Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Isnin 1 Ogos tahun 2022 dan kira-kira 2 hari lepas, setepatnya pada Sabtu 30 Julai tahun 2022, telah mula ataupun telah berlaku perbincangan ataupun konflik yang agak panas tentang isu Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti yang tidak hadir dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis yang pada ketika itu bermesyuarat ataupun berbincang tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani. Saya berada di London. Saya mendarat hari semalam, tengah hari waktu Malaysia. Sampai hotel je buka, ada internet, buka Facebook, apa tengok, hui macam-macam ni, apa cerita ni ya. Jadi setelah saya membaca komen-komen pro and kontra apa semua, saya merasakan perlu untuk saya berkongsi juga sedikit. Sedikit ya. Okey. Saya akan pastikan video ni tak panjang sangat. Saya akan berkongsi juga sedikit pandangan saya dalam isu ini ya. Baik, bagi berkongsi pandangan saya ini, saya akan mengalih kamera phone saya ni untuk menghadap ke laptop saya kerana ada beberapa perkara yang ingin saya tunjukkan dalam perkongsian saya ini ya. Baik, sebentar. Baik, perkongsian saya mulakan dengan sebuah ayat Quran dan juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang saya maksudkan ialah ayat ke-8 daripada surah Al-Maidah, di mana Allah SWT berfirman yang saya highlight di sini, ya ayyuhallazina amanu kunu quwwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Okey, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru siapa ni? Allah menyeru kita semuanya, orang-orang yang beriman. Kemudian apa yang Allah perintahkan kita? Hendaklah kita menjadi daripada kalangan orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah dan menjadi saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencian kita kepada sesuatu kaum menyebabkan kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kalian lakukan. Tuan-tuan dan puan, ayat ini menjadi peringatan kepada saya dan saya kongsikan bersama supaya menjadi peringatan kepada tuan-tuan semua untuk kita ini menegakkan kebenaran, bukan kerana geng kita, bukan kerana sahabat kita, bukan kerana belah A atau belah B, tetapi kerana Allah. Dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang adil dalam perkara ini. Janganlah kebencian kita kepada sesuatu kaum, sesuatu aliran, sesuatu pemikiran ke apa, menyebabkan kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Maka ayat ini menjadi peringatan kepada saya dan kepada semua orang-orang yang beriman untuk kita menegakkan kebenaran kerana Allah. Bukan kerana geng, bukan kerana puak, bukan kerana mazhab, bukan kerana aliran dan sebagainya ya. Hendaklah kita juga menjadi orang yang adil dan yang penting janganlah kebencian kita kepada satu kaum atau seseorang menyebabkan kita tidak berlaku adil. Baik, seterusnya hadis Nabi SAW pula daripada Musnad Ahmad. Hadis nombor 8952. Ini sanadnya, hadisnya, muka surat seterusnya daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Nota kaki nombor 1, hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Oleh Syekh Shu'aib Arnaud dan juga rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad ya. Jadi kepada semua, khasnya kepada para pendukung sunnah, kepada para penegak sunnah seperti yang saya pernah katakan sebelum ini,
kita menegakkan sunnah dalam hal akidah, kita menegakkan sunnah dalam hal ibadah, hendaklah kita juga menegakkan sunnah dalam hal akhlak. Hendaklah kita orang yang pertama sekali menonjolkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, meskipun kepada orang-orang yang kita berbeza pandangan dengannya. Sama-sama kita tahu daripada sirah Nabi SAW, baginda memiliki banyak musuh, yang menyakiti baginda secara lisan dan juga perbuatan. Namun baginda tetap berakhlak baik dengan mereka, sehingga mereka itu sendiri pada satu hari kemudiannya memeluk Islam kerana akhlak baginda yang tetap baik kepada mereka meskipun mereka berbuat pelbagai perkara-perkara yang tak baik kepada baginda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khasnya kepada sahabat-sahabat saya daripada kalangan para pendukung sunnah, hendaklah kita juga menonjolkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, kerana itu adalah juga sunnah Nabi SAW. Dan dalam rangka kita berbicara perkara-perkara yang beza pendapat, kita bukan sekadar nak menang pendapat kita, tetapi yang lagi penting ialah kita nak mengajak orang yang kita berbeza pendapat dengannya, kita nak mengajak mereka kepada sunnah. Moga-moga dengan akhlak kita yang baik, kita dapat mengajak mereka kepada sunnah Nabi SAW. Itu kita punya agenda utama. Kita bukan sekadar nak menang saja, bukan sekadar nak tunjuk siapa ada dalil, siapa ada hujah, tetapi kita nak mengajak orang yang kita berbeza pandangan dengannya untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW dan meninggalkan sunnah masyarakat, sunnah ustaz-ustaz selebriti dan sunnah-sunnah yang lain. Ya. Sama-sama kita tahu bahawa pergerakan sunnah, dakwah sunnah di Malaysia makin hari makin mendapat tempat. Baru-baru ini perkampungan sunnah di Perlis mendapat sambutan yang sangat bagus, sangat baik, ya, kerana orang ramai sudah mula sedar akan sunnah, sudah mula mencintai sunnah dan sudah mula beralih daripada sunnah yang lain-lain kepada sunnah Nabi SAW. Jadi ayuh kita berdakwah dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia untuk menarik lagi ramai orang kepada sunnah Nabi SAW. Dalam perkara ini, saya pun menasihati diri saya juga, sebab kadang-kadang saya pun terlebih leza juga mengkritik dalam video-video react saya. Jadi jika ada saya yang berlaku tidak adil, jika ada saya pun menyelisihi akhlak baik yang baik, silalah menegur dan membetulkan saya. Okey? Okey, tadi tu mukadimah je baru. Okey, nampak gaya macam panjang pula jadi video ni. Okey, harapnya tak panjang sangat lah, ya. Jadi sekadar mukadimah saja. Jadi perkara pertama yang ingin saya tegur, ingin saya nasihatkan adalah daripada para pendukung sunnah, para penyokong sunnah. Saya perhatikan sebahagian atau mungkin segelintir saja daripada kalangan mereka yang telah menyerang ataupun mengkritik Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti kerana tidak hadir dalam majlis ataupun dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Perlis pada 30 Julai baru-baru ini, ya, 2 hari lepas. Okay, jadi saya nak jelaskan, mungkin ramai sudah tahu, tetapi bagi yang tertinggal kapal terbang, ingin saya jelaskan bahawa Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti telah pun memaklumkan lebih awal bahawa beliau tidak dapat hadir. Okey, di sini ada buktinya daripada Facebook Angah Sunan. Link saya bagi di bahagian description. Okey, beliau telah memaparkan beberapa surat di sini sebagai buktinya, ya. Baik, saya kongsikan bersama. Surat yang pertama adalah daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis bertarikh 29 Jun 2022 kepada Ustaz Aiman Al-Akiti untuk jemputan. Okey, perbincangan pada 29 sehingga 30 Julai. Alright. Okey, saya go through laju sikit saja. Nak info lanjut boleh rujuk link yang saya bagi dan hendaklah diberi balasan sebelum atau pada 21 Julai 2022. Okey. Pihak kami memohon agar doktor dapat mengemukakan maklum balas sebelum atau pada 21 Julai 2022. Okey. Dan surat ini ditandatangani oleh Dr. Mazhar Mufti Negeri Perlis. Baik, ini surat jemputan.
Kemudian ini adalah surat balasan Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada 18 Julai 2022. Okey, 18 Julai 2022. Okey, surat ini agak panjang. Saya nak minta para penonton, khasnya daripada kalangan para pendukung sunnah, khasnya yang segelintir tu yang hantam kromo kepada Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti untuk membaca surat ini. Sebab saya lihat surat ini ditulis oleh Ustaz Dr. Aiman dengan penuh adab dan akhlak yang baik. Yang saya sendiri pun teruja dengan penulisan beliau. Tetapi yang saya nak highlight poin penting ialah saya bersetuju. Okey, saya dah besarkan ni, boleh nampak . Okey, saya bersetuju untuk pembentangan diperlis. Cuma Ustaz Aiman meminta agar beberapa orang lain yang turut sama dalam perkara ini dijemput juga. Okey, dan muka surat seterusnya. Okey, poin nombor 6 ya. Dan tarikh 30 Julai pula saya, yang ini Ustaz Dr. Aiman, ada Jilsah Ulama Wilayah Persekutuan. Okey, maka saya memohon agar pembentangan diperlis ditunda serta saya mencadangkan pada bulan September tahun 2022. Jadi ini dua poin penting yang saya nak highlight. Pertama, Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti telah pun bersetuju untuk pembentangan diperlis. Cuma beliau minta ia ditunda ke bulan September. Dan pada bulan September itu juga dijemput beberapa tokoh, beberapa sarjana lain yang turut sama terlibat dalam perkara ini ya. Okey, jadi semuanya baik ya. Macam contohnya, poin ke-8 ya, segala kekurangan saya memohon maaf dan segala pertimbangan Sahibul Samaha Datuk Mufti, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi surat ini keseluruhannya ditulis dengan baik dan saya memuji Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti dalam pembalasannya yang baik ini ya. Okey, jadi yang ini saya nak highlightkan untuk menerangkan kepada mereka yang tidak tahu bahawa Dr. Aiman telah pun membalas. Okey, telah pun membalas pada 18 Julai. Saya highlightkan sekali lagi, 18 Julai tahun 2022 ya. Okey, yang seterusnya confirmation email itulah. Alright, pada 21 Julai, okey, confirmation bahawa daripada Rusnani Hassan akan maklumkan kepada pegawai bahagian fatwa dan kepada Datuk Mufti nanti ya. Jadi semuanya telah pun beres pada 21 Julai seperti mana surat asalnya itu. Jadi di sini saya nak tegur atau nasihatkan kepada mereka yang hantam habis-habisan kepada Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti supaya menarik balik ataupun memadam kritikan hantaman tersebut kerana beliau telah pun membalas surat jemputan daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis bahawa beliau menerangkan, sekali lagi saya ulangi, setuju untuk pembentangan diperlis, cuma minta ditangguhkan sehingga bulan September. Lagi pula 30 Julai tu beliau ada program yang lain ya. Okey, ini yang saya nak highlightkan sebab saya lihat yang mengkritik tu pun kadang berlebihan. Ada yang mempermainkan namanya, kiti-kiti lari lah. Ada yang sampai mendoakan keburukan kepada adik-beradik kriti. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, belum ada bukti lagi Dr. Aiman ni melakukan perkara yang salah. Belum ada bukti ya. Sebab mana tahu beliau bentangkan tentang tarikat Naqsyabandiyah. Mana dah tahu, tengok-tengok betul pula. Kita tak boleh terus begitu. Dan kemudiannya, meskipun kita berbeza pandangan, kita bataskan beza pandangan tersebut dari sudut ilmiahnya. Bukan dengan mengkritik namanya, mendoakan perkara yang tak baik, semua itu menyelisihi akhlak sunnah, akhlak yang cuba ditekankan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di pihak saya lihat poin nombor 7 ni, di mana Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti meminta bahawa perbincangan tersebut hendaklah dikekalkan sebagai sulit. Jadi saya pula ingin meminta agar perkara ini dipertimbangkan
supaya kita orang awam, orang yang di luar bilik mesyuarat itu juga dapat mengetahui, supaya kita dapat tahulah apa poin-poin, apa hujah-hujah yang menyebabkan berlakunya pindaan fatwa tentang ataupun pindaan fatwa ke atas tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah tersebut, ya. Baik. Jadi ini poin pertama saya, yang ini dalam kita kata membela Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, kerana saya lihat beliau seperti telah dizalimi kerana tidak hadir dalam mesyuarat tersebut, padahal beliau pun telah membalas surat itu dengan baik, ya. Sila baca, link saya bagi di bahagian description. Mungkin ada yang kata, kalau dah tak boleh hadir, hantarlah wakil. Kan mungkin ada yang berkata sedemikian. Saya tak setuju dengan alasan ataupun hujah tu, sebab seandainya Dr. Aiman hantar wakil, akan kena condemn juga nanti. Alah dia ni baling batu sembunyi tangan, hantar wakil aja. Apa sendiri tak berani ke? Dan macam-macam lain, kan. Jadi kita memang nak dengar orang putih sebut apa, from the horse's mouth. Kita nak dengar daripada Dr. Aiman sendiri. Dr. Aiman pula telah terangkan bahawa beliau tidak dapat hadir dan sepatutnya ada beberapa sarjana lain yang dijemput sama, beberapa pakar lain yang dijemput sama sepatutnya, dan telah meminta ia ditangguh ke bulan September. Jadi saya tak setuju kalau Dr. Aiman hantar wakil, ya. Jadi kita nak dengar penjelasan daripada beliau sendiri, dan beliau telah pun memberi balasan surat ini dengan baik, ya. Sila baca surat ini dengan baik. Dan sesiapa yang ada berlebih-lebihan mengkritik Ustaz Dr. Aiman, minta beristighfar dan juga menarik baliklah kritikan-kritikan, celaan-celaan tersebut. Okey, ini yang pertama. Seterusnya, jika tadi saya menasihati daripada kalangan para pendukung sunnah yang mengkritik Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, sekarang ini saya nak menasihati pula dari kalangan pihak sebelah sana pula, segelintir, bukan ramai, segelintir yang mengkritik pula Ustaz Dr. Rozaimi, dan tentang posting beliau yang ini, ya, di hadapan skrin anda. Ada di Facebook Ustaz Dr. Rozaimi, beliau tidak memadamnya. Tarikh 30 Julai. Ini ni saya rasa 9 pagi ni. Sebab saya di London, jadi ini ikut waktu London. Tak tahulah waktu mana ni. Okey, tak apa. Jadi Ustaz Dr. Rozaimi menulis, pihak JAKIM hadir dalam mesyuarat fatwa Perlis pagi ini, manakala Dr. Aiman Al-Akiti yang telah dijemput, kami tidak nampak kelibatnya di Kanga hari ini. Jadi ada yang faham bahawa Dr. Rozaimi menulis kenyataan ini seperti untuk perli atau sindir Ustaz Dr. Aiman tidak hadir dalam majlis fatwa tersebut. Saya pula baca, ini saya bukan backup tau. Bukanlah nak backup. Ini geng sendiri nak backup tak. Saya tak geng pun. Dia orang ni bukan nak jemput saya pergi ke Perlis. Saya pergi Perlis bukanlah nak bentang apa-apa kat majlis fatwa. Saja nak main drone kat sana, kan. Okey. Sebab saya pun baca kat ni. Yang saya faham lain. Yang saya faham Dr. Rozaimi nak cerita pihak JAKIM hadir, Dr. Aiman Al-Akiti tak hadir. Itu yang saya faham. Saya faham dua-dua pihak dijemput, JAKIM dijemput, JAKIM bentangkan kronologi peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan Dr. Aiman pun dijemput. Pihak JAKIM hadir, Dr. Aiman tak hadir. Itu saja yang saya faham daripada kenyataan ini. Berbezalah jika Dr. Rozaimi tulis umpama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti telah bersetuju untuk hadir. Kami telah booking hotel di Sri Malaysia. Kami telah sediakan kereta bersama pemandu untuk apa-apa urusan beliau. Kami telah sediakan kerusi di bilik mesyuarat. Kami telah sediakan namanya berpahat emas di atas meja tempat beliau duduk. Tengok-tengok tak ada pula pagi ni. Itu baru salah. Sebab dia kata kononnya Ustaz Dr. Aiman janji nak datang tapi tak datang. Padahal tak ada pun kenyataan sedemikian. Yang disampaikan oleh Ustaz Rozaimi ialah JAKIM hadir, Dr. Aiman tak hadir. Itu saja. Okey, lebih lagi, Dr. Mazharnya posting pula bawah ni. Sebab fatwa tersebut memang tumpuan utama ialah tentang tarikat ini, kan. So the main person yang nak datang menjelaskan ialah Ustaz Dr. Aiman.
yang tidak hadir. Okey. Jadi di pihak tarikat Syekh Nazim belum ada yang sampai lagi. Kemungkinan besar yang dimasukkan oleh Dr. Mazhar yang dijemput bagi mewakili penjelasan tarikat Syekh Nazim bukan sahaja Ustaz Dr. Aiman, tetapi ada beberapa individu lain yang semuanya tidak hadir. Okay. Dr. Mazhar pun tidaklah menyebut bahawa Dr. Aiman sudah janji nak hadir tetapi MIA, missing in action. Okey, jadi kedua-dua tokoh ini, okay, Dr. Mazhar dan juga Dr. Rozami, yang saya faham daripada kenyataan mereka, sekadar hendak menerangkan bahawa Dr. Aiman tidak hadir. Mereka tidak berkata Dr. Aiman sudah janji nak hadir tetapi tak hadir. Ada beza tu. Okey? Jadi dia lihat macam mana kita nak baca ni, kita nak tafsirkan ikut mana ya. Lebih-lebih lagi, Ustaz Rozami pun sudah pun tahu, okey, ini dalam posting beliau yang lain, di FB beliau juga, bertarikh 4 hari yang lepas. Okey, 28 Julai. Poin nombor 5, Dr. Rozami pun sudah tahu bahawa Dr. Aiman akan membentang di Perlis pada September 2022. Jadi dia tahu. Jadi kenyataan Dr. Rozami di sini sekadar nak bagi tahu bahawa Dr. Aiman tidak hadir dalam mesyuarat Sabtu pagi 30 Julai itu. Jadi saya lihat kenyataan ini, saya lihat itu yang diterangkan oleh Dr. Rozami. Mungkin pilihan perkataannya tidak sesuai. Mungkin cara susunan ayatnya tak sesuai, nakal-nakal sikit ke apa ke. Tapi saya pun landing London, buka, tengok-tengok, baca. Saya baca ni, saya faham Dr. Aiman tak hadir. Saya tak lihat yang Dr. Rozami menuduh Dr. Aiman melarikan diri lah, Dr. Aiman mungkin janjilah, missing in action lah, apa semua tu. Kan? Sama juga bagi kenyataan Dr. Mazhar. Jadi ini pandangan saya. Okay? Saya bukan pro kepada Perlis. Dia tak jemput saya pun, tak geng pun. Okey. Tak apa, kalau jemput pun jauh nak pergi tu, tak apa. Okey, jadi ini pandangan saya, analisa saya terhadap kenyataan ini. Sebab daripada kenyataan ini, ramai juga yang mengkritik. Okey, ini ada 1,200 komen. Dalam banyak komen ni, banyaknya yang hantam Dr. Rozami lah. Dr. Rozami pun relax je, tak balas apa kan. Sebab Dr. Rozami pun faham aku cerita dia tak hadir. Yang korang marah tu buat apa? Okey. Jadi itu sedikit analisa saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berlaku adil dalam perkara ini, sebagaimana ayat ke-8 surah Al-Ma'idah, jadi kita akan lihat kritik mengkritik yang berlaku sepatutnya tidak berlaku. Yang pertama, kritikan bahawa kononnya Ustaz Aiman Al-Akiti melarikan diri sebenarnya tidak benar. Kerana beliau daripada awal lagi telah pun memaklumkan bahawa beliau setuju tetapi minta ditangguhkan ke bulan September. Jadi kritikan-kritikan ke atas beliau adalah tidak benar. Maka saya nasihatkan yang mengkritik itu menarik balik. Yang mengkritik secara berlebih-lebihan, Al-Kiti Al-Larilah, mendoakan keburukan kepada adik-beradik Kiti, apa semua tu. Namanya Al-Akiti ya, bukan jadi Kiti tau. Okay, tak baik kita membuat begitu untuk beristighfar ya. Dan sama-sama sekali lagi saya highlight, kita para pendukung sunnah hendaklah juga memberi perhatian kepada sunnah Nabi SAW dalam hal akhlak, bukan saja dalam hal akidah dan juga ibadah. Kemudian kepada para pengkritik Dr. Rozami pula, cuba baca balik dengan neutral, yang macam yang saya nampak. Yang saya nampak Dr. Rozami nak bagi tahu JAKIM hadir, Aiman Al-Akiti tidak hadir. Dr. Rozami tak berkata Aiman Al-Akiti janji telah hadir tetapi tidak hadir. Ya. Tak ada isyarat sedemikian nak bagi tahu Aiman Al-Akiti, Dr. Aiman Al-Akiti tidak hadir, padahal mesyuarat fatwa ketika itu memberi fokus kepada topik yang ini. Jadi inilah analisa saya. Okey, jadi sehingga sini saja dulu, tak mau panjang-panjang seperti mana yang saya janjikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bagi sesiapa yang nak tengok surat ini, jangan lupa link di bahagian description video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.